Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini agenda Awani. Melihat dan juga meneliti apa yang berlaku dalam negara melibatkan banjir besar di beberapa kawasan terutamanya di Lembah Kelang, Selangor dan kawasan-kawasan lain terutamanya di beberapa negeri pastinya meninggalkan kesan dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya apabila melihat kepada pasca banjir dengan keadaan rumah yang tidak terurus, barangan yang rosak dan ada kematian yang disebabkan lemas disebabkan banjir. Dalam situasi ini, pastinya solidariti masyarakat Malaysia itu diperlukan dalam memastikan tahap emosi dan juga psikologi mangsa banjir ini dapat diselaraskan ataupun dapat dilaksanakan dengan baik untuk tidak melihat kepada perkembangan yang memudaratkan terhadap mangsa selepas ini. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut berhubung dengan tahap pengurusan psikologi mangsa banjir ini, saya nak terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Amin Siddiq Amin Nordin yang merupakan pakar perunding kanan psikiatri merangkap pengarah UM Cares Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana bersama dengan agenda awal ini. Ini perkara penting selain daripada bantuan secara fizikal yang dapat kita saksikan, bantuan dari segi emosi dan juga psikologi ini sangat penting terutamanya selepas banjir yang berlaku dalam negara baru-baru ini. Bagaimana Prof melihat kepada kejadian berkenaan, seterusnya rentetan kepada perkembangan psikologi dan emosi mangsa-mangsa banjir ini Prof? Mula-mula saya nak mengucapkan terima kasih kepada Astro untuk membincangkan isu sangat penting ini. Yang kedua, kepada semua rakyat Malaysia membantu rakyat-rakyat lain yang terlibat dengan isu banjir. Saya memang terharu lah melihat kepada respon kita semua akan saudara mara kita dan jiran-jiran kita yang terlibat dengan isu banjir ini. Memang kita tahu bahawa kejadian luar biasa seperti ini ataupun bencana akan meninggalkan satu kesan yang bukan saja fizikal, bukan saja wang ringgit, tetapi seperti yang telah Ihsan katakan tadi, isu psikologi dan emosi yang kita perlu juga pastikan terjaga semasa situasi sebegini. Dan memang responnya akan kita lihat kepada semua mangsa bencana termasuk bangsa banjir. Dan juga Prof, impak daripada bencana ini amat besar kepada mangsa. Bagaimana Prof melihat kepada kesan psikologi mangsa apabila ia melibatkan harta benda, kehilangan nyawa dan sebagainya? Saya rasa dengan situasi yang kita ada sekarang ini memang impaknya akan besar dan juga mendalam. Saya katakan sebegini disebabkan oleh terutamanya di Kuala Lumpur dan juga Selangor contohnya, kita ni tidak biasa dengan isu banjir besar yang seperti yang terjadi dalam masa beberapa hari ini. Maka kita semua terkejut dengan situasi yang terjadi dan di situlah impak psikologi lebih mendalam. Bukan nak kata kepada negeri-negeri lain yang mungkin sering ada banjir, tapi mereka telah pun prepare secara mental ya untuk contohnya musim tengkujuh sebegini. Kita ni biasanya tidak begitu prepared dan tiba-tiba bila ada situasi yang berlaku 2-3 hari ini, maka kesannya lebih mendalam. Contohnya juga kalau kita andaikan dengan isu COVID, kalau yang tahun lepas bulan 3 tu, kan dia punya impact lebih tinggi daripada contohnya kali kedua, kali ketiga yang kita terpaksa masuk ke dalam MCO yang agak drastik ya. So sama juga dengan situasi sebegini, impactnya mungkin akan lebih tinggi, terutama dia disebabkan oleh macam Ihsan kata tadi, kehilangan bukan saja dari segi harta benda dan wang ringgit, tetapi baru-baru ni kita dengar bahawa ada nyawa yang telah pun hilang disebabkan oleh banjir kilat yang berlaku di Selangor ini. Dan juga Prof, apa perkara-perkara yang mungkin boleh kita lihat dan juga kita saksikan jika pengurusan psikologi dan juga emosi ini tidak dapat ditangani dengan baik selepas ini? So yang pertama Ihsan yang kita akan lihat dan kita dah lihat dah sekarang adalah stres yang melampau disebabkan oleh mangsa-mangsa yang terpaksa menunggu untuk masa yang agak lama untuk diselamatkan. Yang itu yang pertama. Yang kedua yang kita akan lihat adalah isu dari segi masalah tidur
yang akan berlaku kepada semua yang terlibat, ya, mangsa dan juga kita-kita yang mungkin terlibat bersama, sama ada membantu ataupun kita yang mungkin berada di PPS, penempatan sementara. Masalah tidur akan menjadi isu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat tidak lama lagi ada sebilangan daripada mereka yang terlibat dengan isu banjir ini akan mengalami isu psikologi. Biasanya yang kita sering akan dengar adalah masalah murung dan juga masalah gelisah, memikirkan situasi yang dah melanda kepada mereka ini. Masa sekarang ni biasanya kita akan lihat mereka lebih terkejut. Mungkin dah 2-3 hari ni mungkin dah start mula masuk perasaan yang macam-macam dari segi emosi mereka disebabkan oleh banjir yang berlaku 2-3 hari yang lepas. Dan juga Prof, bagaimana untuk kita menguruskan orang sekeliling? Pastinya orang dewasa, ibu bapa perlu melihat kepada bagaimana untuk menguruskan anak-anaknya contohnya, dan juga menguruskan mungkin orang tua yang tinggal bersama. Jadi pengurusan ini bukan sahaja terhadap diri sendiri tetapi kepada orang sekeliling itu. Bagaimana untuk memastikan bahawa kelangsungan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Prof? So bagus soalan itu, tapi sebelum kita mulakan dengan macam mana itu, kita perlu memahami diri kita sendiri, ya. Biasanya dalam situasi bencana ataupun situasi sebegini, kita akan ada seakan-akan perasaan kehilangan, loss of autonomy, loss of control, di mana kita seakan-akan akan mengalami perasaan seperti kita berkabung. So pada permulaannya yang berlaku mungkin 2-3 hari yang lepas adalah isu terkejut. Dan akan terjadi lepas ni mungkin adalah perasaan marah, dan selepas itu perasaan seperti berunding, kenapa saya, mengapa saya yang terjadi, kenapa di negeri saya yang kena, contoh dia. Lepas itu kita akan mungkin mengalami situasi di mana emosi kita akan merasa murung ataupun sedih sebelum kita mungkin akan kita panggil acceptance lah, menerima hakikat situasi yang sebenar. So kalau kita fikirkan dari segi fasa-fasa yang mungkin akan berlaku, maka kita boleh jangkakan kesan psikologi dan apa yang kita perlu buat, bukan sahaja sebagai rakan tetapi sebagai diri kita sendiri. So yang pertama biasanya kita terapkan adalah seperti psychological first aid. Kita lihat kepada situasi dan juga orang ramai di manakah fasa mereka ini terjadi. Kalau yang marah, kita mungkin nak validate dia, kita faham dia mungkin marah, ya. Kalau yang terbenung memikirkan situasi dia, kita faham kenapa dia sebegitu. Tetapi juga kita perlu peka pada mereka yang mungkin akan mengalami simptom murung contohnya, supaya benda itu tidak berlarutan, kerana sebilangan daripada mereka ini akan ada masalah psikologi yang lebih mendalam. Selepas kita dah ketahui mana yang kita perlu bantu, maka di situlah kita mungkin nak bertanya khabar kepada mereka yang terlihat dalam keadaan susah. Apakah yang boleh kita bantu, dan yang terakhir sekali adalah kita nak linkkan individu tersebut kepada bantuan-bantuan yang diperlukan. Seringkali bila kita berbincangkan isu sekarang ini di mana mereka tak tahu macam mana nak keluar daripada situasi sebegini, rumah dah dalam tenggelam dah air, contohnya tak tahu mana nak cari duit tu. Di sinilah kita perlu bantu mereka untuk mendapatkan agensi-agensi yang terlibat yang boleh membantu untuk meringankan sedikit beban mereka ini. Dari segi contohnya wang ringgit, dari segi contohnya barang-barang yang mungkin tak ada, dari segi dokumen-dokumen yang hilang. Dan kita telah lihat bahawa agensi-agensi telah pun menaikkan taraf mereka. Contohnya IC dan pasport, dah ada mereka datang ke depan kata this is what you need to do untuk mendapatkan bantuan sebegitu. So ini yang pertama yang boleh kita bantu kepada mereka yang dalam keadaan sukar itu. Pada mereka yang tengah mengalami, masa saya kata tadi, ini adalah satu perasaan yang memang kacau bilau, tetapi satu perasaan yang normal. Untuk anak-anak kita dan juga orang tua kita, anak-anak kita ni biasanya akan mengikuti kita. It's a modeling behaviour. Dia akan mengikuti cara kita. Kalau kita dalam keadaan marah, dia orang pun akan jadi dalam keadaan marah ataupun bercelaru. Tetapi kita perlu lihat dalam masa beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, di mana kalau kelakuan anak-anak itu dah berubah. Anak yang biasa pendiam tiba-tiba marah. Anak yang biasanya taat dan menjadi rebellious. Di sinilah kita tahu bahawa kesan psikologi telah pun sampai kepada mereka, ya. Itu satu. Untuk orang tua pula, mereka ini biasanya akan mengalami isu resah, gelisah,
disebabkan oleh berbagai-bagai faktor. Satu, memikirkan kejadian yang berlaku. Mungkin mereka yang ada masalah kesihatan yang mungkin sukar untuk bergerak akan merasakan mereka menjadi beban contohnya. Tetapi juga dari segi mereka akan resah dengan ubat-ubatan yang mungkin tak ada, dokumen yang mungkin tak ada, sejarah-sejarah yang mungkin hilang disebabkan oleh air itu. So di sinilah kita perlu peka dengan emosi warga emas kita ini, dan kita perlu bantu mereka dengan memberikan kata-kata sokongan dan juga bantuan yang mana boleh. Dan di sinilah kita lihat bahawa ada pihak yang mencari ubat-ubatan yang diperlukan oleh warga emas ini supaya mereka tidak bimbang mengenai isu kesihatan mereka yang perlu dialisis contohnya. Tahu di mana mereka boleh mendapatkan bantuan yang sesuai. Macam itulah saya rasa yang boleh dibantu tu, Ihsan. Dan juga Prof, bagaimana untuk kita mengawal ataupun menghilangkan rasa ketakutan dan juga trauma disebabkan bencana? Terutamanya seperti yang Prof nyatakan tadi, mungkin ada masalah-masalah tidur, tidak lena dan sebagainya. Tetapi sekiranya isu-isu berkaitan dengan trauma dan juga ketakutan ini berpanjangan, ia akan menyebabkan masalah yang lebih besar berlaku. Tetapi mungkin ada cara dan juga tindakan yang boleh dilakukan oleh mereka yang terlibat. Betul. So kebanyakan kita akan insya-Allah mengharungi situasi sebegini dan akan keluar dengan satu perasaan yang normal balik ya. Tetapi ada juga sebilangan daripada kita yang mungkin ini akan menjadi pencetus kepada isu-isu lain. Dan di sinilah kita perlu menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Atau kita perlu peka bahawa isu kesihatan mental ni sama penting dengan kesihatan fizikal kita. So antara beberapa tips yang telah dinyatakan untuk membantu mereka yang mengalami isu bentanya ini, yang pertama adalah memastikan supaya tidur sekata. Seperti yang telah Isa katakan tadi, memastikan supaya rehat itu cukup. Kita tahu bahawa kita semua dalam keadaan tertekan disebabkan oleh mungkin kehilangan tempat tinggal, terpaksa berada di PPS yang mungkin tidak begitu selesa, mungkin selai sepinggang, sehingga menyebabkan kita rasa maruah kita tercabar kerana kita dah tak ada barang dan sebagainya. So di sinilah rehat yang sesuai perlu dilakukan. Yang kedua, untuk memastikan supaya kita dalam keadaan terkawal. Banyak perasaan resah, gelisah ini disebabkan oleh perasaan luar kawalan, unable to control the environment. Maka di sinilah rutin harian yang kita boleh terapkan perlu dilakukan. Mungkin kita nak perlu bangun pada masa yang sesuai. Kalau beragama Islam tu insya-Allah kita pastikan supaya kita dapat sembahyang pada masa yang sesuai, supaya kita ada rutin harian yang sama sahaja seperti sebelum situasi sebegini. So kita dapat mengawal situasi yang kita tengah alami sebaik yang mungkin. Yang ketiga mungkin dari segi tindakan untuk kita nak memastikan supaya kita mendapatkan nutrisi yang baik ya. Kita faham kadang-kadang kita risau sampai tak makan, kita perlu makan ya. Dan yang keempat adalah memikirkan benda-benda yang positif. Saya faham situasi sekarang ni agak getir, tetapi alhamdulillah kebanyakan kita masih hidup ya. Ada kehilangan nyawa di situ. So part-part sebegini bersyukur ataupun gratitude itu juga dapat membantu sedikit untuk kita menaikkan semangat kita untuk teruskan kehidupan senormal yang boleh selepas benda ini berlaku. Dan of course kepada mereka yang mengalami simptom yang berlarutan, di sinilah insya-Allah di PPS itu ada bantuan yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan sesi counselling contohnya yang lebih baik untuk membantu. Doktor, Prof, tadi Prof menyatakan bahawa berfikiran positif. Ya betul, kadang-kadang memang senang untuk kita bercakap apabila kita bukan berada dalam situasi ataupun tempat mereka yang menjadi mangsa dan sebagainya. Tetapi dari segi psikologi dan juga bagaimana untuk menguruskannya, bagaimana untuk Prof boleh katakan apabila kita berfikiran sesuatu yang negatif ataupun sesuatu yang sukar, untuk kita divert kepada sesuatu yang positif dengan kadar segera dan cepat. Bagaimana perkara ini boleh membantu untuk kita tidak memikirkan perkara-perkara yang negatif berpanjangan. Apa antara teknik dan juga langkah dari sudut psikologi yang boleh kita lakukan, Doktor? So antara beberapa cara yang kita boleh lakukan, again saya peka dengan situasi yang ada sekarang ini, mungkin kita tak cukup
peralatannya. Yang pertama yang selalu galakkan kepada pesakit saya sendiri juga adalah untuk kita sama-sama mengadakan satu mungkin gratitude diary contohnya, di mana kita melihat ataupun menulis benda-benda yang positif yang berada dalam sekeliling kita dan bersyukur kepada benda yang kita ada. Yang ini akan divertkan dari segi benda-benda yang negatif yang di luar sana itu untuk kita lebih prihatin ataupun peka dengan situasi yang ada. Mungkin kalau yang tak ada diary dan sebagainya, mungkin menulis kat dalam phone menggunakan notes dan sebagainya juga boleh dilakukan. Ini satu cara. Kedua tentunya dengan apa dia panggilnya spiritual self care juga untuk mereka yang beragama juga boleh membantu sedikit untuk menaikkan semangat untuk individu tersebut. Dan of course yang ketiga adalah ventilasi ataupun membincangkan isu ataupun perasaan mereka kepada orang lain, dan ini akan dapat juga membantu sedikit untuk mengurangkan rasa tekanan, rasa negatif yang mungkin berada di diri dalam individu tersebut. Saya memang peka Ihsan bahawa saya terutama ni bukan dalam keadaan sedemikian, tetapi ini telah pun dikaji dan juga dapat membantu sedikit pada mangsa-mangsa bencana sebelum ini, dan insya-Allah dapat membantu sedikit rakan-rakan kita yang tengah mengalami kesukaran sekarang ini. Dan juga peranan setiap orang itu berbeza. Mungkin ada yang memberi barangan secara fizikal, pergi ke tempat-tempat bencana dan sebagainya. Tapi dari sudut kaunseling, mungkin Prof bersama tim yang lain, pakar-pakar kaunseling dan sebagainya, ada atau tidak melaksanakan tanggungjawab sosial, terutamanya pergi ke PPS, dan ini antara langkah penting untuk berada di setiap PPS dan memberikan kaunseling, memberikan semangat kepada mereka yang terlibat dengan bencana ini, Prof? Saya peka sekarang Ihsan di mana ada beberapa kumpulan pun telah pun berkumpul untuk memberikan sesi-sesi demikian. Kebiasaannya juga saya faham bahawa pihak Kementerian Kesihatan juga akan ada tim-tim mereka sendiri untuk memberikan PFA pada mangsa-mangsa bencana, sama juga dengan mangsa bencana banjir juga. So insya-Allah akan ada bantuan. Biasanya kita akan datang kemudian. Biasanya yang akan datang pada awalannya adalah doktor-doktor lain untuk memastikan supaya mereka yang terlibat atau terkesan dengan isu banjir ini sihat walafiat. Tetapi dalam beberapa hari biasanya kita akan datang untuk melihat kesan psikologi yang mungkin akan menimpa individu-individu yang mungkin memerlukan. Dan saya faham kalau melihat kepada media sosial sekarang ni ada kumpulan-kumpulan NGO yang telah pun berkumpul untuk membantu, dan saya memang percaya bahawa pihak Kementerian Kesihatan juga akan memberikan bantuan mereka seperti mereka telah memberikan bantuan sebelum ini pada semua bencana yang lain dengan memberikan PFA kepada mereka yang memerlukan. Dan mangsa banjir ini berisiko untuk mendapat post traumatic stress disorder ataupun kita panggil sebagai PTSD. Tetapi perkara ini tadi turut kita bincangkan bagaimana untuk menangani dan sebagainya. Alang-alang tadi doktor menyebut berkaitan dengan media sosial kan. Media sosial ni kita letak kepada dua perkara lah. Yang pertama, bagaimana media sosial ini dapat membantu dalam pengurusan psikologi, dan yang kedua, media sosial ini juga dapat memburukkan lagi situasi dan juga emosi psikologi mangsa-mangsa banjir. Kalau doktor boleh rangkumkan kedua-dua perkara ini, bagaimana psikologi terhadap media sosial ini dan memberi kesan kepada dua perkara ini, Prof? So yang kita lihat sekarang ini media sosial digunakan secara positif untuk beberapa perkara. Yang pertama untuk memberitahu kita situasi yang sebenar. Ini yang pastinya diperlukan oleh mereka yang ahli keluarga yang mungkin terlibat dengan isu banjir tersebut. Having the right information at the right time dapat membantu banyak untuk mengurangkan rasa resah, gelisah, memikirkan di mana rakan-rakan dan juga ahli keluarga ini berlaku. Yang pertama. Yang kedua juga kita lihat dari segi penggunaan media sosial ini untuk memberi tahu orang ramai bahawa kawasan-kawasan sebegini memerlukan bantuan dan mereka yang ingin membantu datang tampil ke hadapan. Yang ketiga, kita dapat lihat bahawa dengan penggunaan media sosial di mana mereka yang kehilangan ahli keluarga, alhamdulillah saya dah dengar beberapa ahli keluarga dijumpai disebabkan oleh penggunaan media sosial di mana rakyat-rakyat yang mencari untuk membantu mereka ini dapat mencari ahli keluarga tersebut disebabkan oleh media sosial. Ini cara yang baik ya. Yang tidak baik itu kita bagi macam doom scrolling. Saya dengar satu ayat baru
di mana kita duk baca benda-benda negatif yang berlaku disebabkan disebabkan oleh situasi yang berada kucak-kacir di luar sana itu, dan ini pastinya tidak begitu positif. Juga banyak caci maki contohnya, dan juga perkara-perkara negatif yang dilemparkan kepada mereka yang mungkin tak tahu menahu situasi sebenar, dan kita membaca ini jadi marah dan beremosi. Ini adalah antara perkara negatif yang berlaku disebabkan oleh media sosial. Dan untuk media sosial ini, kepada mereka yang terlibat dengan banjir ini, kalau rasa dan resah sangat membaca berita, maka di sinilah bukan saja mangsa tetapi kita juga perlu mungkin take time out daripada membaca benda-benda sebegini, supaya kita lebih kurang sikit rasa emosi tersebut. So inilah di mana saya rasa media sosial berperanan pada masa ini. Untuk isu PTSD tadi, kita faham dan kita peka bahawa ada segelintir mereka yang mungkin akan mengalami isu pasca trauma ini. Tetapi biasanya kita akan lihat ini bukan sekarang tetapi berbulan kemudian. So yang kita perlu lebih peka ini kepada mereka yang telah diidentifikasikan sebelum ini sebagai memerlukan bantuan dalam mungkin PPS ataupun di ahli keluarga. Maka di situ kita perlu lihat bahawa jikalau individu ini masih lagi mempunyai masalah untuk bergerak semula normal selepas insiden ini telah pun mungkin dah habis 2-3 bulan, maka individu inilah yang berisiko untuk mendapatkan PTSD. So antara beberapa simptom yang mungkin orang ramai nak tahu adalah dia gelisah yang berlebihan. Dia akan ada masalah tidur dan juga masalah re-experiencing, di mana dia mungkin akan takut air, takut kawasan yang terlibat dengan banjir besar, takut situasi yang dia mencari jalan keluar contohnya. So di situlah kita lihat bahawa individu ni kalau dia masih lagi tak dapat membantu atau menampung diri dia sendiri dalam masa katakan 3 hingga 6 bulan kemudian, maka yang kawan-kawan yang lain ni bolehlah memberitahu bahawa individu ni mungkin memerlukan rawatan susulan ataupun saringan untuk memastikan bahawa dia ni tak ada PTSD. Kerana yang penting adalah PTSD dapat dirawat, dan insya-Allah kalau dirawat dengan awal, individu ini dapat pulih sedia kala. Dan juga Prof, mungkin kurang daripada 2 minit untuk kita rangkumkan daripada apa yang Prof nyatakan, bagaimana Prof melihat kepada gerakan keseluruhan rakyat Malaysia, NGO, kerajaan dan sebagainya, terutamanya dalam membantu mangsa-mangsa banjir ini. So saya lihat memang of course ada beberapa isu-isu, tetapi kerana isu kita mengalami banjir sedemikian terutama di Kuala Lumpur, di Selangor ini perkara yang agak baru, mungkin kucak-kacir sikit, tapi saya melihat secara positif di mana pihak kerajaan telah pun menggerakkan aset-aset tertentu, tetapi lebih penting adalah kepada semua NGO dan rakyat jelata yang datang membantu tanpa mengenali usia, warna kulit, daripada mana dia tinggal, untuk membantu kawan-kawan dan juga ahli keluarga yang mungkin memerlukan. I mean, this is very positive. Satu perkara yang patut kita banggakan sebagai rakyat Malaysia, dan saya berdoa supaya situasi yang kita semua alami ini akan hilang dengan cepat. InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Aminuddin yang merupakan pakar perunding kanan, Sekretari Merangkap Pengarah UMCARES Universiti Malaya, dan juga kita mengharapkan agar semua yang terlibat mangsa banjir mengambil peranan penting, terutamanya dalam memastikan bahawa kesihatan mental, fizikal dan juga psikologi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi yang pastinya seluruh rakyat Malaysia akan sentiasa memberikan yang terbaik dalam memastikan bahawa mangsa-mangsa banjir ini mendapat bantuan yang sewajarnya. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih kepada anda yang menonton, dan juga kita mengharapkan agar semuanya dipermudahkan dengan jalan yang terbaik. Saya Ihsan Yahya, sekian Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.